pelantikan Zafrul untuk rakam Allah hai. Pelantikan Zafrul ni semasa zaman PN, dia pernah kata dia tak join mana parti. Pertama sekali saya nak beritahu, saya rasa merupakan satu kesilapan lah bila beliau mengatakan beliau tidak menyertai mana-mana parti. Sebab sebenarnya beliau adalah merupakan bendahari kepada UMNO cawangan apa? Bukit Travers. Dia lah ahli UMNO cawangan Bukit Travers. Cawangan tu Datuk Raja Nong Chik sebagai ketua cawangan. Jadi dia bendahari tau, bendahari kepada Datuk Raja Nong Chik. Rasanya tahun dua penggal yang sudah dua penggal yang sudah. Mungkin selepas dia menjadi bendahari kepada Datuk Raja Nong Chik, lepas tu mungkin dia tidak aktif bila mana dia terlibat dalam sektor perbankan dan sebagainya. Itu saya tak pastilah Jadi sepatutnya dia beritahulah dia pernah menjadi ahli UMNO dan bendahari UMNO cawangan Datuk Raja Nong Chik. Cawangan apa? Jalan Travers. Bukit Travers. Bukit Travers. Bukit Travers ni dekat Briefings punya balai polis tu lah. Tak sepatutnya dia menyembunyikan. Tapi kemungkinan besar pasal ketika itu dia dilantik oleh Muhyiddin Yassin, jadi kemungkinan besar nak jaga hati Muhyiddin, dia tak beritahu lah dia ni UMNO. Cuma hari ni yalah, kita mengalu-alukan lah orang yang nak bersama dengan kita. Kita mengalu-alukan orang yang nak bersama dengan kita. So UMNO ni hanya akan kuat bila orang yang dulu tak bersama dengan kita, dia hari ni dia bersama dengan kita. UMNO hanya akan kuat kalau dulu orang tu tinggalkan kita, dia kembali bersama dengan kita. UMNO hanya akan kuat kalau orang tu dulu atas pagar, hari ni dia solid bersama dengan kita. Jadi bagi saya lah, kalau orang nak bersama dengan kita, kurang tapak tangan, nyiru kita tadahkan. Dan kepimpinan pun bila mereka mempertimbangkan untuk menerima Tengku Zafrul, mesti ada alasan-alasan yang munasabah. Mesti ada tugas-tugas yang perlu juga dilaksanakan oleh Datuk Tengku Zafrul ni. Kalau tak, takkanlah buta-buta beliau diangkat menjadi bendahari. Jadi bendahari ni mestilah tugas dia. Kalau ini pandangan saya, mungkin saya salah. Daripada pandangan saya, bila kita angkat Menteri Kewangan jadi bendahari Selangor, benda ni jawatan kecil sangat, Pasti ini antara sebabnya ialah untuk memastikan, pertamanya, dia dapat membantu untuk menguatkan kewangan Barisan Nasional Selangor. Sebab nak tawan negeri antara yang terkaya di Malaysia ni, sudah pastilah kita memerlukan peluru yang kuat. Dan mungkin dengan connection, dengan networking yang diperolehi oleh Tengku Zafrul ini akan dapat membantu. Tapi saya tak fikir peranan yang perlu beliau mainkan hanya untuk membantu di peringkat negeri Selangor. Pastilah selain daripada itu ialah untuk membantu di peringkat pusat. Dan Tengku Zafrul ni dia mempunyai hubungan istimewa dengan Sultan Selangor. Daripada apa yang saya difahamkan, ada kemungkinan besar, sudah pastilah kepimpinan kita pun ada mendapat hint-hint siapa tokoh-tokoh yang mungkin bagi dia tuanku cadangkan, boleh diketengahkan. Dan kita pun di negeri Selangor ni, kita tak boleh nak nafikan bahawa kita memang ada sedikit kekurangan tokoh-tokoh heavyweight. Jadi kalau misalnya kita boleh letak 2-3 orang tokoh heavyweight yang boleh berkemampuan untuk diangkat menjadi menteri besar. Contohnya kita ada tokoh macam Syam Jalil, kita ada tokoh macam Datuk Tengku Zafrul, kita ada tokoh macam Saudara Rizam,
yang juga merupakan stesen politik Tengku Zafrul dan ketua pembangkang sekarang ni. Orang muda. Kita ada Datuk Imran, ramai orang muda ni. Jadi tak adalah nampak macam BN ni terlalu ketandusan calon. Kita boleh pelbagaikan, kita boleh pelbagaikan senarai calon kita. Dan kalau kita letak satu nama saja, tiba-tiba orang yang kita nak letak jadi MB tu kalah. Betul tak? Macam mana? Kan? Jadi kadang-kadang yalah kita faham orang kaum B. Orang kaum B UMNO ni kadang-kadang bila dengar ada tokoh-tokoh yang dilihat pernah duduk dalam kerajaan Muhyiddin, cepat je dia orang nak sanggah. Betul tak? Tetapi kepimpinan sudah pasti dia ada perkiraan-perkiraan dia. Tak adalah dia orang dibuat tusah buta-buta. Mesti ada sebab-sebab tertentu. Dan Tengku Zafrul ni untuk maklumat, bukan hubungan dia baik dengan pihak istana di Selangor saja. Pihak istana negara pun dia baik. Betul tak? Jadi sudah pastilah kalau kita ada calon yang baik dengan semua pihak, ianya akan memberi kelebihan kepada kita. Jadi janganlah cepat sangat nak merajuk lah apa benda kan. Tenanglah, tenang. Yang penting menang dulu pilihan raya. Kan? Kalau dah menang pilihan raya, kita kena faham tugas kita sebagai orang politik, sebagai rakyat, memenangkan parti kita dan angkat parti kita menjadi kerajaan. Tetapi kerja memilih siapa yang akan menjadi kepala kerajaan, itu bukan kerja kita. Itu kerja ke bawah duli tuanku Sultan untuk negeri. Sama juga kerja kita menangkan untuk dapat jadi kerajaan di peringkat persekutuan. Tugas nak melantik siapa Perdana Menteri ialah tugas yang di Pertuan Agong. Jangan kita campur urusan baginda Sultan dan yang di Pertuan Agong. Itu penting. Betul. Saya rasa itu tak masalah. Cuma yang ada yang komen-komen kita tengok ni kan, bila pelantikan Tengku Zafrul ni, adalah sikit-sikit. Yalah, ramai yang berbunyi lah. Terkesan dengan apa yang Zafrul buat sebelum ni, which is tak bagi KWSP tetap berkeras dan sebagainya. Itulah yang diorang ni tu, diorang punya apa, kekesalan kat situ lah. Dia macam gini lah. Senang cerita senang cerita macam gini. Setiap manusia dia buat kesilapan. Setiap manusia dia buat kesilapan. Tetapi lebih baiklah kalau dulu dia tak bersama dengan kita, sekarang dia bersama dengan kita. Daripada orang tu 22 tahun jadi Perdana Menteri kita, 22 tahun dia bancuh otak kita jangan kerjasama dengan DAP. DAP ni resis, anti Melayu, anti Islam. Akhir sekali lepas 22 tahun dapat nikmat, last sekali di penghujung hayat dia sebelum mati, dia cium mulut dengan DAP, dia kerjasama dengan DAP, jatuhkan kita balik. Mana lebih baik kalau orang tu sekerat jalan, belum sempat pun terjerumus ke sebelah sana, dia dah kembali bersama kita. Dengan orang yang dah kita angkat jadi Perdana Menteri. Dahlah kita orang Melayu, kita angkat yang Kerala jadi Perdana Menteri. Ini bukan saya cakap, ini India yang cakap. Kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan India sendiri, magazin India sendiri mengatakan lebih mudah berurusan dengan Perdana Menteri yang jiwa dia Melayu daripada Perdana Menteri daripada origin India. Indian origin. Lagi susah dia kata bekerjasama dengan Mahathir yang Indian origin. Nampak tak? Ini bukan saya cakap, ini orang India yang cakap. Boleh Google dalam internet. Jadi bagi saya, okey, setiap manusia tu kadang-kadang dia terbabas, kadang-kadang dia tersilap langkah. Nak buat macam mana? Dia dulu sektor korporat, kan? Tiba-tiba dia angkat menjadi menteri. Menteri pun bukan calang-calang menteri, terus menteri kanan, menteri kewangan. Kan? Dia kena ikutlah Perdana Menteri ketika itu. Tapi hari ini dia membantu Perdana Menteri yang datangnya daripada UMNO dan Barisan Nasional. Kalau Perdana Menteri itu merasakan perlu ada dia di dalam
kerajaan. Sudah pastilah kalau Perdana Menteri itu welcome kehadiran dia, Presiden UMNO pun welcome kehadiran dia, kepimpinan UMNO yang lain pun saya tengok okey dia ambil gambar dengan dia, selfie dengan dia kan. Kalau semua orang kepimpinan boleh bersedia menerima, kan? Kita minta orang kawan-kawan kita di bawah ni marah macam mana pun, jangan sampai kita menyerang dia sehinggakan kita lah yang memberikan peluru kepada musuh untuk membenam dia dalam pilihan raya akan datang. Itu penting. Maknanya kalau marah pun sabarlah, sabar. Marah macam mana pun sabar sekejap, sabar sekejap, kan? Jangan tengok yang negatif je, tengok juga yang positif. Memang betul, mula-mula susah dia nak lepaskan KWSP, tapi last kali Datuk Seri Ismail Sabri pujuk, last kali dia lepaskan juga. Betul tak? Maknanya boleh jugalah dengar cakap, kan? Sudah pasti sebagai bankers dia ada dia punya pandangan-pandangan dia, tetapi last kali dia mengikut juga pandangan majoriti. Kalau dia tak mengikut pandangan majoriti, dia tak sign, tak keluar juga duit KWSP tu. Jadi yelah, kadang-kadang kita perlu usaha lebih sikit untuk merasionalkan seseorang itu, merasionalkan pandangan seseorang itu. Dan alhamdulillah kita dah dapat, kan? Mesti ada kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Kalau misalnya pemimpin kita merasakan bahawa dia antara orang yang patut diketengahkan untuk memimpin negeri Selangor, mestilah ada kualiti yang ada pada dia yang dirasakan value added kepada parti di peringkat negeri. Tapi itu belum lagi diputuskan secara rasmi. Lainlah kalau parti dah umumkan, oh inilah poster boy kita. Yang poster-poster yang bergentayangan tu, ada pula yang buat poster kata dia nak bertanding parlimen Sungai Besar. Ini banyak orang reka je. Yang saya tahu, saya dipahamkan, ini apa yang saya punya bacaan. Saya yakin dia akan bertanding di peringkat DUN, kerana kita perlukan beberapa orang calon yang dilihat berwibawa, heavyweight, untuk menjadi calon menteri besar di Selangor. Tapi sekarang ni dia dah pergi pusat tu, macam tak ada masalah. Tak ada masalah. Daripada menteri besar boleh pergi ke pusat, daripada pusat boleh pergi jadi menteri besar, tak ada masalah. Datuk Seri Khalid Nordin adalah merupakan Menteri Pengajian Tinggi, kan? Kemudian dia menjadi menteri besar di negeri Johor. Dia tak anggap ianya sebagai satu downgrade. Dia gembira dapat diangkat menjadi menteri besar. Jadi tak ada masalah. Kalau nak kata ianya downgrade, saya nak beritahu, menteri OMB je. Bila jadi menteri besar yang amat berhormat. Betul? Mana lagi besar? Dia bergantunglah kepada tafsiran seseorang.